Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Rosila ini bagi subjek biologi tingkatan 4. Dalam video hari ini Cikgu akan kongsikan topik 1.3 berkomunikasi dalam biologi. Untuk standard pembelajaran 1.3.1, murid boleh berkomunikasi tentang data eksperimen dengan membina jadual berdasarkan data daripada eksperimen yang telah dijalankan. So kita tengok contoh jadual, persembahan data dalam bentuk jadual. Tajuk lajur termasuk nama pemboleh ubah dan unit perlu ditulis di bahagian atas. Persembahan data bernombor, dalam bentuk perpuluhan. Nombor perlu ditulis dalam bentuk perpuluhan, bukan dalam bentuk pecahan. Gunakan tempat perpuluhan yang sama. Bagi standard, sebagai nombor nyata, tidak boleh ditulis sebagai 0.7 dan tidak titik 7. Unit untuk kuantiti hendaklah ditulis di tajuk lajur yang bersebelah, bukan ditulis dalam bentuk bersebelahan. Sekarang kita tengok pada standard pembelajaran yang kedua. Murid boleh melukis graf yang sesuai berdasarkan data daripada eksperimen yang dijalankan. Contoh graf. Graf boleh dihasilkan daripada jadual berdata. Graf pemboleh ubah bergerak balas melawan pemboleh ubah dimanipulasikan. Langkah pertama, bina paksi Y, kemudian paksi X. Skala pada paksi harus ditanda dengan seragam, merangkumi semua titik yang diplot, gunakan ruang sedia ada dengan terbaik. Tanda titik dengan jelas, kemudian sambungkan titik menjadi lengkungan yang licin. Contoh yang kedua, graf yang kedua ialah contoh graf garis. Bina skala paksi Y, paksi X, kemudian masukkan nilai data, titik pada tempat yang sepatutnya, kemudian sambungkan garis dengan licin. Graf yang ketiga ialah contoh dia carta bar. Eksperimen vitamin C melawan jenis jus buah yang berlainan. Pada paksi Y, kepekatan vitamin C. Kemudian paksi X, jenis jus buah. Plotkan graf. Setiap bar dan jarak antara bar mestilah sama. Contoh seterusnya ialah histogram. Itu eksperimen bilangan murid melawan ketinggian. Bilangan murid. Ketinggian. Bar menunjukkan taburan kekerapan data. Sekarang kita masuk pada standard pembelajaran 1.3.3 iaitu melakar lukisan biologi berdasarkan pemerhatian yang telah dibuat. Boleh tengok pada rajak ini gambar pepatung, kemudian kita nak lukis lakaran pepatung. Contoh lukisan biologi. Kerata rentas batang bunga matahari yang kita lihat pada slide. Kemudian kita nak buat lukisan biologi. Lukisan pelang keratan melintang batang bunga matahari pada kuasa rendah. Cara melukis kita tengok. Lukisan perlu ada tajuk, berlabel, garis label lurus dan tidak boleh bersilang, titik berloret secara karakteristik, garis yang dilukis jelas dan tidak putus-putus. Ini teknik lukisan yang lemah sebelah kiri. Kita ada teknik lukisan yang lebih baik. Lukisan besar dan tepat dengan menggunakan pensel yang tajam. Lukisan pelan dia tidak melukis sel. Teknik lukisan yang baik. Beza dia tengok sebelah kiri dengan sebelah kanan. Kita tengok standard yang keempat. Itu murid boleh mengenal pasti satah badan, keratan dan istilah arah dalam organisma. Contoh organisma ni adalah belalang. Satah badan. Satah badan ada 3, iaitu yang pertama satah frontal, iaitu membahagi badan kepada bahagian dorsal, iaitu belakang, dan bahagian ventral, iaitu depan.
Okey, satah sagittal membahagi badan kepada bahagian kiri dan kanan. Kemudian yang ketiga ialah satah melintang membahagi badan kepada bahagian atas dan bawah. Okey, istilah arah kita ada istilah posterior dorsal, anterior ventral. Okey, kita ada gambar pandangan sisi dengan pandangan hadapan. Okey, ini istilah-istilah arah. Kemudian untuk contoh ikan, istilah arah dia depan anterior, belakang posterior, atas dorsal, bawah dia adalah ventral. Kemudian ada bahagian kiri dan bahagian kanan. So keratan, keratan kita boleh buat dua jenis, iaitu keratan membujur atau keratan rentas melintang atau melintang. Ini contoh keratan rentas melintang bagi buah apple, carrot dan juga lemon. Keratan membujur carrot. Ini contoh tugasan yang diberikan oleh pelajar. Pelajar membuat keratan rentas dan juga keratan membujur. Itu saja perkongsian untuk kita pada hari ini.